lagu kebangsaan, lagu negaraku dari Idris Brown. Jadi tiupan bermulanya final Piala AFF Malaysia 2022 antara Terengganu dan Johor Darul Ta'zim. Lihat kepada jaringan dan jaringan. Jadi Rudy fokus terlebih dahulu pada gerakan ini. Aswa, kalau kita lihat bagaimana JDT di awal-awal perlawanan, mereka menekan pasukan Terengganu, khususnya kita lihat bagaimana Celuri, panan ke tengah dikeluarkan oleh Habib Harun. Arif Aiman terus saja menghantar untuk hadapan, kerana pertahanan ataupun pemain-pemain pasukan Terengganu mereka cuba menutup arah belakang dari Syarul Nizam. Arif Aiman, Matthew Davis. Putaran baik dari Faisal, ditumbuk keluar oleh Farizal. Arif Aiman di Bergson, Leandro Velasquez. Umpanan ke sebelah kanan untuk Arif Aiman. Bahaya kedudukan ini dari Arif Aiman. Yang cukup baik untuk Johor Darul Ta'zim. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu lolongan yang begitu baik dilakukan oleh Leandro, dan kita boleh lihat bagaimana Arif Aiman memilih untuk melakukan rembatan terus ke arah pintu gol. Muncul ada tiang gol yang menyelamatkan untuk pasukan Terengganu. Sedikit demi sedikit cuba untuk berada dalam permainan. Matt Davis terus saja dikeluarkan oleh Syarul Nizam. Pantas dimainkan, cari Matthew Davis, larian di sebelah kanan berjaya menewaskan Syarul Nizam. Umpanan yang ada dari Velasquez untuk Arif Aiman. Tak cukup berbahaya lah, tolakan ke depan dari Arif. Sedikit acahan, masih lagi Arif Aiman. Lepas dari Arif Aiman, rembatan dari Arif Aiman. Kembali kepada Leandro Velasquez untuk Afiq Fazail. Matthew Davis terlintang, ditanduk keluar. Arif Aiman lemah daripada Matthew Davis, namun kembali kepada JDT. Arif Aiman, Leandro Velasquez juga turut datang membantu di sebelah kanan. Mereka belum lagi keluar dari kawasan tersebut. Dia dapat melakukan dengan baik nanti. Arif Aiman untuk Forestieri. Baik gerakan dari Forestieri. Ya! Oh, Rizal Malias kawal situ oleh Alif Zakaria. Meneruskan larian adalah Arif Aiman di sebelah kanan dari Bergson. Arif Aiman ataupun Leandro dari Arif Aiman. Ada dua pemain yang cuba menyerang bola itu. Arif Aiman sekali lagi melihat pada larian di sebelah kanan Arif Aiman. Beberapa kali pertarungan menarik antara beliau dan Alif Zakaria. Seperti Alif perlu lebih untuk berhati-hati dengan kelicikan pemain ini. Bola Nacho, pantas mereka kehilangan penguasaan. Arif Aiman cukup berbahaya di sebelah kanan. Sebegini akan merugikan pasukan anda jika berlakunya sesuatu di luar jangkaan. Umpanan mencari Arif Aiman di sebelah kanan. Peluang untuk Johor Darul Ta'zim dari Arif Aiman. Di mana anda ketika anda berusia 20 tahun? Kerana Arif Aiman menggegar di Stadium Nasional Bukit Jalil. Arif Aiman Hanafi, nama yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Peluang demi peluang untuknya, dan beliau menjelmakan setiap perlawanan dengan aksi yang cukup berkualiti. Ya, satu jaringan yang begitu baik, tetapi kredit perlu diberikan kepada Fernando Forestieri. Beliau cepat melakukan balingan, dan selepas itu barulah Leandro melakukan hantaran kepada Arif Aiman, dan kita boleh menyaksikan ketenangan yang ada pada Arif Aiman. Beliau melakukan tipu hela yang begitu baik dan melakukan rembatan menerusi kaki kiri beliau, kerana kita tahu beliau mempunyai keupayaan menerusi kaki kiri maupun kaki kanan.
sedikit sahaja kelekaan, terus memberikan ruang untuk Jordan Tazim mendapatkan jaringan pertama, dan Arif Aiman ledakan kaki kirinya menggembirakan ribuan penyokong yang hadir. Sekali lagi Arif Aiman, larian pantas elektrik dari Arif Aiman. Jaringan yang pastinya memberikan kebangkitan semangat yang lebih baru untuk pemain ini. Ya, kita lihat bagaimana Arif Aiman menggunakan kelajuan yang ada pada diri beliau. Beliau melakukan satu tolakan yang begitu baik. Dilakukan dengan lebih kerap. Mereka tidak boleh membenarkan. Dari Bergson, dirampas kembali oleh Leandro. Bergson, rembatan dari Bergson da Silva. Mungkin sedikit ambitious, dan tiupan whistle rembatan itu menjadi sentuhan terakhir untuk perlawanan di separuh masa pertama ini. Dengan kedudukan di mana jaringan dari pemain ini, Arif Aiman yang menewaskan Rahardian Azli. Pak masih lagi tenang. Tiupan whistle dari Nazmi. Melakukan dengan tolakan dari Bergson ke belakang. Syarul Saad. Untuk Arif Aiman. Sedikit kuat dari kawalan kakinya. Faisal Alim. Dan kurang kemas dari Faisal. Dan juga cuba bermain pantas Cece. Ambil tugas untuk lontaran ke dalam. Masih lagi Cece Kipre. Ada 3 pemain di hadapannya. Digagalkan. Arif Aiman. Kemasukan Nik Sharif akan memberi lebih tenaga dan dia mempunyai keyakinan dengan telah menjaringkan gol menentang Melaka tempoh hari. Arif Aiman cari Patrick Chitembi. Walaupun kekasaran itu keras, dia tidak melihat perkara itu dengan kata jelas. Dewi Sun untuk Arif Aiman, 1-2 yang tidak menjadi kerana sudah dipacu oleh Sean Lori. Leandro untuk Fernando Forestieri, umpanan mencari Bergson, peluang untuk Bergson, 1 lawan 1. Penalti untuk Jordan Tazim. Bagaimana larian yang cukup bijak dari Bergson da Silva memerangkap Syarul Nizam dan Papi Diakite dengan larian ke dalam itu, Rudy. Ya, memang betul. Kita lihat bagaimana satu larian yang cukup bijak dilakukan oleh Bergson sebentar tadi. Satu kawalan bola, walaupun bola itu jauh pada kaki beliau. Dan selepas itu kita lihat, mungkin saya rasa beliau melihat dengan kehadiran Rahardian Azli untuk menutup gawang beliau. Dan selepas itu Bergson da Silva dengan sepakan penalti masuk. Terusan untuk Nazmi Faiz Mansur, terus saja melorongkan kepada Arif Aiman. 1 lawan 1. Kembali mencari Nazmi. Mungkin hanya akan menunggu saja apa yang akan dilakukan oleh Terengganu. Petrus cuba untuk ditanduk di situ oleh Syarul Nizam. Aiman juga turut terlibat, bantu di bahagian pertahanan. Dapatkan Nari. Pemain JDT lihat cukup tenang, cukup selesa dengan penguasaan bola, dan mereka tampak tidak mahu. Aiman dilihat terduduk, mengalami sedikit kecederaan. Namun saya kira dikempaskan JDT. Lihat saja ada kelibat Safawi Rasid, Madu Somareh. Saya kira Madu Somareh mungkin akan dimasukkan. Dan sudut sebentar tadi keluarkan. Arif Aiman kembali dalam permainan sebenarnya. 1-2 bersama Nazmi Faiz Mansur. Meleruskan lariannya Arif Aiman di sebelah kanan. Satu hantaran cuba Faisal. Panan berjaya mendapatkan Cece Kipre. Peluang untuk Cece Kipre. Masih lagi Cece. Satu rembatan. Masuk.
Cece Kiprey, tugas seorang kapten dilunaskan dengan cukup baik. Jaringan pertama, jaringan yang dicari oleh Terengganu akhirnya muncul setelah berlaku sedikit pergelutan pada malam ini. Ya, di sini kita satu antara yang betul baik dilakukan oleh Faizal Halim melihat larian dilakukan oleh keeper Cece, dan selepas itu ada 3 pemain yang cuba untuk mengawal keeper Cece, dan mungkin pada saya 1 lawan 1 mungkin kawalan yang kurang kemas. Dan selepas ini bila melihat mungkin Nick Sharif di sebelah belakang, dan ketika bola itu dimainkan mungkin tampanan yang terkena kepada Faizal Halim terus ke arah petugas pasukan JDT. Jadi Syed, game on untuk Terengganu. Ya, sudah tentu. Jika kita lihat dari sebelum hantaran daripada Faizal Halim, yang kesilapan dilakukan oleh Syarul Saad. Kawalan tidak sempurna terus kepada Cece Kiprey, dan ya sayang sekali dapat meneruskan permainan yang begitu baik dan boleh melorongkan bola yang begitu baik juga seperti tadi. Oh, satu lagi hantaran yang berbahaya. Muncul saja Radi, peluang untuk Mamadou Sumareh. Pintu gol sudah terbuka luas. Radi Azli, peluang untuk Paksa. Di sini kita lihat bagaimana satu hantaran yang betul-betul meletakkan bola itu di belakang, tetapi Radi Azli saya rasa beliau tidak perlu untuk keluar walaupun ada pemain-pemain cuba memberikan tekanan ke atas Sumareh dan juga Bergson, dan pada saya di sinilah titik pengulaan yang memberikan jadi titik menjadi ganggu, tetapi Radi Azli cuba untuk menangkap bola itu. Muncullah sentuhan terakhir yang dilakukan oleh Sumareh seperti tadi, dan saya rasa satu jaringan yang begitu mudah ataupun tenang dilakukan oleh Bergson bila melakukan chipping, dan saya rasa sebelum beliau menjadikan gol seperti tadi, saya ingat beliau terus. Ya, saya rasa dah tak cukup masa dah untuk Terengganu melakukan satu kebangkitan. Jadi tiupan whistle penamat dari Nazmi Nasaruddin menamatkan aksi di Stadium Nasional Bukit Jalil. Sama disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor kepada Hector Bidoglio bersama dengan Ketua Pasukan pada malam ini, Falizal Marlias, yang kembali diberikan kepercayaan untuk bersama-sama dengan pasukan Johor Darul Takzim Harimau Selatan bagi kembali menunjukkan, memberikan mesej kepada semua pasukan yang lain berada dalam kancah persaingan Liga Malaysia bahawa mereka masih lagi dahagakan kejuaraan. Tahniah diucapkan kepada pasukan Johor Darul Takzim, juara Piala FA Malaysia 2022 secara rasminya selepas dia menundukkan cabaran pasukan Terengganu dengan keputusan masa penuh 3-1. Anda telah mengatakan sebelum perlawanan hanya meletakkan fokus kepada pasukan sendiri dan diri sendiri. Adakah itulah yang memberikan motivasi untuk memenangi perlawanan? Okey, alhamdulillah, apa yang saya rasa hari ini semua bukan hanya saya, semua hanya untuk satu pasukan yang bermain di atas padang untuk membolehkan saya menjadikan gol dan kemenangan Piala FA atas saya. JDT bermula dengan baik, intensiti yang tinggi, tekanan yang tinggi. Adakah itu memang plan untuk melakukannya supaya memaksa kesilapan daripada Terengganu? Ya, semua orang tahu JDT memang nakkan bola supaya kita punya plan memang high pressing sentiasa setiap game dan setiap perlawanan kita orang akan bermain macam tu. Dan untuk anda selepas ini, sekali lagi jaringan pertama dalam Piala FA, dalam final juga. Untuk anda, apakah yang untuk seterusnya? Alhamdulillah, saya nak ucapkan terima kasih kepada TMJ sebab kerana dia saya ada kat sini, dan ni semua teamwork pemain dan pasukan, staff semua, penyokong, family semua memastikan saya hari ini. Alright, well done. Thank you. All the best. Terima kasih.